di kalangan kita sebagai umat Islam, di kalangan kita yang mengaku kata kita ni ada kalimah syahadah, di kalangan kita ni kita sebut kata kita ni orang muda. Jadi Nabi SAW suruh kita rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hadis yang mana Nabi jelas dalam hadis yang mana Nabi beri peringatan kepada kita sebagai kita ni orang yang beriman, sebagai kita ni orang Islam, kita orang yang cukup lekat dengan sihat tubuh badan kita ada, harta kita ada, kita masih lagi gagah, kita masih lagi sihat. Jadi 5 perkara yang Nabi sebut kepada kita, iaitu kita tak boleh tinggal sama sekali. Kita tak boleh tinggal hadis-hadis Nabi yang Nabi beri penjelasan kepada kita dengan begitu jelas sangatnya Nabi royak kepada kita berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Oleh kerana tu, muslimin muslimah, sidang penonton, sidang pendengar yang bersama dengan rancangan Ramadan Karim bersama dengan saya di sini, mudah-mudahan kita ambil bahagia bersama, kita ambil hasil bersama. InsyaAllah adik kakak yang masuk mari menonton, adik kakak yang sedang ikuti bersama, kita tolong tekan sebar lah. Kalau rasa tak berat atas jari kita, kalau kita rasa rengeh je cek ni, kita tekan sebar. Tujuan tak ada nak soho gapo dak. Lepas tu saya tekan sebar banyak mana pun saya tak boleh duit kosna daripada Facebook saya. Kerana saya tak ada masuk kosna mula lagi dah. Serabut perut sangat tengok kosna ni dah. Duk dengar ceramah molek-molek terang mari. Kosna baju dalam. Lalu saya tak masuk mula lagi dah buku kosna ni. Serabut perut sangat. Dah ngajar molek-molek mari kosna. Serabut sangat, lalu tu saya tak masuk. Tak ada nak sikit habuk pun. Duit subengnya daripada nak kosna. Tak ada nak sikit habuk pun. Lekti banci untuk nak terus ke rancangan. InsyaAllah ni pendirian saya. Alhamdulillah adik kakak yang masuk mari. Kita tolong tekan sebar, tekan share kalau tak berat atas jari kita. Kerana dengan kita tekan sebar saat ni, satu kebajikan yang kita buat baik. Tak gitu. Dalam Islam saat ni tak pasti kita sedekah saja jadi kebajikan. Dalam Islam ni kita tekan sebar je. Tekan sebar, tekan share benda yang baik, kita boleh hasil bersama juga. Nabi jelas dalam sebuah hadis. Nabi kata gapo? Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Nabi royak nama 2. Nabi kata aw ilmin yuntafa'u bih. Apabila mati seorang anak adik ni putus habis amalan dia. Malah ke 3 perkara je. 3 perkara je hak benar-benar bersama dengan dia. Yang kedua Nabi kata au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang beri manfaat kepada orang ramai. ความรู้yangประเสริฐ ความรู้ที่สามารถให้ความดีแก่บุคคลที่ได้ติดตามได้ฟังได้เรียนรู้ atau ilmu yang bermanfaat. Lalu tu adik kakak yang tekan sebar semua, adik kakak hasil daripada adik kakak tekan share dengan jari telunjuk kita tu, kita sebar benda-benda yang baik. Bukan cek saya seorang, cek siapa saja pun kita tekan share. Satu jari akan jawab dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Jari telunjuk kata gapo? Ya Allah, kami sebar benda-benda yang baik hari tu ya Allah. Oleh tu bagikanlah kelebihan kepada kami ya Allah. Sikit lagi tangan akan kecek, mulut tak kecek dah. Sebab tu kita sebar benda-benda yang baik saat ni tu. Kita boleh hasil bersama. Sebab itulah manfaatnya 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Saya nak latar belakang dulu nak ayat hari ni. Katanya kita hari ni, saya sidang pendengar, sidang penonton yang di mana saja berada, kita baru sudah saja maya sunat qiyamul lail, qiyamul Ramadan, semaya sunat tarawih. Ramai di kalangan kita tengok hak tua-tua ya duk sahawa, hak tua-tua ya maya sudah kali ngatu imeh, hak muda-muda duk mana habis. Nak tanya. Klik tengok di kampung kita pak kita semaya saat ni, dalam bandar pak kita semaya saat ni ke? Cuba kita perhati tengok hak tua-tua je hak maya sudah kali ngatu imeh. Kita klik tanya hak muda-muda gimana habis. Dah, petai-petai dak. Main six pack ni adik akak. Main six pack. Lepas tu main gapo? Dia panggil main gapo? Dia panggil dak reti nak panggil juga bahasa warung ni. Main gapo? Main
nak kelam tu ke. Nah, akik we ada six pack, buat we lengan besar. Oh, tengok tubuh dia gok. Nah, lebih pada nak muai gusti lagi. Nah, lebih pada nak muai pelam lagi tengok tubuh. Tapi semaya dak sudah kali ngato imeh. rugi. Sebab tu Nabi kata, irtanim khamsan qabla khamsin. Nabi kata merebuklah 5 perkara ni sebelum datang 5 perkara. Hadis daripada Ibnu Abbas. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas kata gapo? Abdullah bin Abbas ni kubur hak duk di Taif tu. Nah, Abdullah bin Abbas, kalau kita kenal jarah dia, kalau kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah, kita boleh singgah ziarah di Taif. Bandar yang begitu sejuk, ada masjid Abdullah bin Abbas, ada kubur Abdullah bin Abbas situ. Ada 10 orang sahabat di situ. Besar sangat. Ni Abdullah bin Abbas kata gapo? Nah, Abdullah bin Abbas kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata irtanim khamsan qabla khamsin. Merebuklah 5 perkara belum datang 5 perkara ni, Nabi kata. Nah, manfaatkan 5 perkara, gunakan 5 perkara ni sebelum datang 5 perkara. Masa kita muda ni tak, kita ingat kata nanti tua dulu kita nak maya tawih we cukup. Nanti tua dulu kita maya sudah kali ngata imeh, nanti tua. Masa muda rugi saja dia akak. Kalau nak banding harta, nak bayar, nak beli masa muda klik tak ada jual dah. Kita duk muda ni kita rebuklah. Nak oyak dia kita tua, kita baru nak rebuk. Dia kita tua kita nak klik muda semula. Tak ada dah. Kita hanya klinik sekali pun. Bomo ada ubat tak jual nak jadi muda semula. Nah, bomo kata tak ada ubat. Bomo kalau sejuta butir bomo nak beli bomo ubat jadi muda semula. Tak ada. Bomo kata tak ada. Nah, kalau tua selendar 2, pergi selendar 3 selendar. Kalau hak 2 selendar, pergi 3 selendar. Nak oyak tu dah tua, saat ni tu hendak weekly dah kesihatan. Sebab itulah kita duk muda-muda ni kita banyak fikirlah. Kita duk muda-muda ni kita banyak nasihat. Kita duk muda-muda ni kita rebuklah. Sebab tu Nabi kata irtanim khamsan qabla khamsin. Nah, rebuklah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nabi kata syabab qabla harami. Nabi kata gapo? Nah, waktu muda mung tu sebelum datang waktu tua kamu. Masa kita duk muda, masa kita duk gagah, masa kita duk ting-ting ni. Masa ni lah. ช่วงวัยที่เรามีแรงอยู่เนี่ย ช่วงวัยที่เราวัยรุ่นเนี่ย ทำเถอะอามัลอิบาดะห์อย่างเต็มที่ อย่ารอให้เราชราเสียก่อน Tengok ke duduk hospital. Pergi tengok musim mana-mana pun duduk hospital. Kalau selendar, kalau selendar, 2 selendar, 3 selendar. Kalau tua ya tak lagi dah. Saya duduk jumpa ramai duduk menangis dapat Baitullahil Haram. Baru klik Mekah 2, 3, 4 hari ni dah. Ramai duduk menangis. Ya Allah, sihat tu badan kami ya Allah. Kami nak amal ibadat dengan sepenuh ya Allah. Tapi pergi sampai sana, moga tua ke masa muda galik, masa tua lalai sangat, masa tua tu joli sangat, tak ada nak ingat. Masa tua tu mujur juga tu hewi khabar juga, pergi khabar Mekah dah tu. Duk doa dapat Baitullahil Haram. Kami muda-muda kami dak mari tunai ibadat haji ya Allah. Kami tak ada nak mari umrah ya Allah. Kami galik ya Allah. Kami mari masa tua ya Allah. Hari ni kami nak jalan dak leh ya Allah. Kami nak tawaf pun susah ya Allah. Kena upah orang tolak ya Allah. Pak ya Allah jauh sangat Safa Marwah ya Allah, kami tak boleh nak jalan ya Allah, kami galik sangatnya ya Allah. Masa muda kami duk nangis dapat Baitullahil Haram. Bakpo ni hak Nabi kata syabab qabla harami. Rebukkanlah masa muda kita ni, rebuklah masa kita gagah ni sebelum datang masa tua. Dia mari tua tak lagi dah. Nak buatlah mana dia tua. Tengok duk takrisi dalam hospital tu ke. Nak masuk hospital kena suak tojong mulut berapa kali, tojong hidung. Bah tubik berat air mata. Masuk dalam pula gak, duk tak kereta wheelchair. Kena orang tolak pergi nak jalan tak leh. Nak paling dengan kereta dek kak. Tekak ni kerah dah. Nak tujuk pun susah dah. Nak maya nak duk takrisi dah. Baru nak maya ya. Nak duk takrisi baru nak maya. Sebab Nabi kata, merebuklah 5 perkara ni belum datang 5 perkara. Sebab itulah kita mari boleh puasa dah ni ke. Kita mari boleh Ramadan dah ni ke. Kita rebuklah benda-benda yang kita duk gagah ni. Kita rebuk masa duk muda ni. Barulah kita ada
ada lazat dalam kemanisian iman kita. Wasihhataka qabla saqamik, Nabi kata. Wasihhataka qabla saqamik. Merebutlah masa kamu sihat ni. Membuatlah masa muduk gagah ni sebelum datang masa sakit kamu. Ni dah, tengoklah. Tengok di sejik masing-masing musim Ramadan ni ke hak duk mayat. Ada duk takhisi, nah, ada duk nyatok mayat. Apa tak gerak dah, tua dah, sihat habis dah. Tua dah lah ni, tak ada dah kesihatan. Masa sihat hari tu jangan. Dah, bola pagi petang siang malam bola, malam buai pula. Dak masa sihat. Tapi bawa tua tak gerak dah, mayat duk nyatok tak boleh diri dah ustaz. Nak mayat no ustaz ni tak boleh duk diri ustaz ni. Tanya, nak mayat tak boleh duk diri, kena duk nyatok dah. Gano sehat tu hai tarik kelik dah. Lo ni tu hai tarik lingo, tu hai tarik gi kurang dengar. Mulut kecek dak butir dah, tu hai tarik kelik. Hidung dak bau dah kena covid Omicron. Dak mata kelabu kena pakai cermin dah, tu hai tarik kelik dah kesehatan kita. Tu nak ayat setiap benda dia ada umur dia. Oleh kerana tu kita rebutlah masa sihat kita sebelum datang masa sakit kita. Wa ghinaka qabla faqrik, Nabi kata. Rebutkanlah masa kaya mung tu sebelum datang masa miskin kamu. Nah, rebut masa kaya kamu. Nah, wa ghinaka, masa kaya mu tu mu nak dekah masa kaya ni. Dah, saya nak dekah. Saya tadi ada telefon masuk sore telefon sadari kita, peminat radio kita ni lah. Dia kata, ustaz, saya nak royak ke ustaz sekarang, nak tanya ustaz sekarang. Duit saya cukup nisak ustaz, wajib kena keluar zakat banyak mana? Saya pun hitunglah, tanya banyak mana kak zakat kak ni tahun ni. Duit ada dalam bank 3 juta lebih ustaz. La ilaha illallah. Dia pun tak ada skor-skor. Allah, kita dengar 3 juta ni banyak duit 3 juta ni. 1 juta zakat 25,000. 2 juta 50,000 zakat. 3 juta 75,000 lebih zakat dia. Kita hitung wik dia. Lepas tu dia teriak dapat kita. Allah, Masya Allah ustaz. Saya dengar radio juga ustaz ni. Ustaz ada royak bak zakat. Dulu saya kurang zakat ustaz. Tapi saya dengar radio ustaz ada ngajar bak zakat. Kata Tuhan murah rezeki ni. Dia keluar zakat dia ni. Dia kata modal mula start kerja tu 60,000 je dia kata. 60,000 je duit modal musim nego. Sampai 2-3 tahun ni ustaz naik sampai 3 juta lebih. Lalu tu dah tak ada. Baru awal Ramadan je baru nak hitung dah zakat dia ni. Suruh hitung sebentar ustaz. Kita hitung 75,000 je zakat kak. 75,000 ustaz. Dalam bank lebih 2 juta lebih lagi je kata Allah. Nak royak kata ni lah Islam. Ni hak Islam ngajar kita. Sebab tu Nabi kata sedekah saat ni tu tak ada mengurai sikit abuk harta kamu. Tuhan tambah lagi. La ilaha illallah. Sebab tu saya serulah hak dekuk tak keluar zakat tu ingat baiklah. Siapa yang tak keluar zakat, Sayyidina Umar kata. Umar bin Khattab. Umar ni khalifah Islam, khulafaur rasyidin. Khalifah yang kedua lepas pada Nabi wafat. Sayyidina Umar kata gapo? Siapa yang tak keluar zakat, kalau ada harta di dunia, ada harta di laut, akan hancur habis harta dia. Dengan sebab dia tak keluar ke zakat. Kerana zakat-zakat ni bukan hak dia. Zakat-zakat ni bukan hak kita. Hak milik asnaf lapan. Hak Tuhan ayat dalam surah Baqarah, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Tu zakat milik 7 jenis, 8 jenis, 8 asnaf ni zakat. Pas kita kalau nego siapa ni sok siapa hodak keluar zakat gak, Tuhan tarik habis siapa ke modal-modal bank gerak nak oyak we. Sebab tu ingat baik. Tadi kak petang tadi lepas asal telefon tanya saya. Saya royak satu Allah, Masya Allah ustaz. Nangis dia kata dak skor-skor ustaz. Kita dengar kat adik covid mari 2-3 tahun ni duk kata nego macam mana, tapi Tuhan tambah rezeki. Sebab ingat tahun lepas ustaz duit ada 1 juta lebih je keluar zakat ustaz. Tahun lepas 1 juta lebih je ada. Keluar zakat tu baik 25,000 lebih. Tahun ni Tuhan tambah naik 3 juta duit dalam bank duk musim nego tu. Sampai zakat 75,000. Masya Allah, ramai orang duk tanya masalah zakat saya. Ada buat hari tu tak?
Telefon mari ustaz, amor dah zakatnya ni. Kita hitung-hitung 300,000 lebih zakat. Pas 20 duit juta, zakat 25,000. Pas ni zakat 300,000 80 juta dalam bank. Masya Allah. Nak royak kata dengan sebab zakat saat ni Tuhan tambah. Sebab itulah nak royak kata gapo Nabi kata warina kaka qabla faqri. Rebutlah masa kaya kita ni sebelum datang masa miskin. Sebab itulah kita ada banyak. Nah, kita sedekah patut pandai yang kita boleh sedekah. Kita tak ada buat cara sikit yang kita ada banyak mana. Jangan tinggal bak sedekah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan nak royak. Bulan puasa Nabi royak dak. Dalam hadis Nabi ni kalau bulan Ramadan mari, Nabi ni tak tinggal dua perkara hak besar-besar. Ada fadilat suku dah. Nabi memperbanyak ke sedekah dan Nabi memperbanyak ke tadarruh Al-Quran, Nabi baca Quran. Ni kelebihan. Sebab tu saya nak oyaknya, kita kalau kita duk gagah, kalau kita duk sihat tubuh badan, kalau kita ada harta, kita buat masa kita ada ni. Dengan sebab kita buat masa kita ada ni lah, Tuhan tambah lagi rezeki kepada kita. Ni kita fikir salah, kita fikir silap. Dekah acak-acak tak lagi, habis juga harta dalam bank. Hak tu hak kita kira. Hak tu hak kita kira, hak tu. Kita kena kira katanya hak Tuhan nak rati wik kita terlebih banyak pada tu berapa ratus ganda. Sebab itulah saya nak peringatan sangat pada adik kakak kita yang duk menonton sekalian tak. Mudah-mudahan kita boleh hasil bersama daripada kebajikan yang kita buat. Sebab itulah Nabi kata dalam sebuah hadis dah. Hadis daripada Abdullah ibnu Abbas juga. Nah, daripada Abdullah bin Abbas juga hadis. Abdullah bin Abbas ni orang yang duk khidmat kepada Nabi. Abdullah bin Abbas jarah dia ni tak. Dia sentiasa ambil air mari tok dapat bilik Nabi untuk Nabi berwuduk ni. Kerja Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas ni lah hak Nabi baca doa atas kepala dia masa dia mula beranak tu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, Allahu Rabbi. Nabi baca doa Allahumma faqihhu fid din pergi atas kepala dia. Nah, ya Allah, mufakihlah budak ni dalam ilmu agama. Dia pandai dalam ilmu agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan dia pandai ilmu ta'wil ni. Pandai ilmu ta'wil Quran. Sapakah sekarang, sapakah dia besar nanti tu Abdullah bin Abbas jadi tempat rojok ke sahabat. Budak teh Abdullah bin Abbas ni. Nak ayat kata. Nah, Abdullah bin Abbas hingga siapa sejarah dia satu ketika tak. Lepas pada Nabi wafat, Abdullah bin Abbas ni baru umur werun, umur muda, umur remaja. Abdullah bin Abbas ni dak umur remaja dia masa Nabi wafat dak. Masa Nabi wafat dia duk tak boleh ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni anak dara Nabi, lalu kecek muda-muda je Abdullah bin Abbas ni. Waris Nabi. Rapat sangat dengan Nabi dia tak. Kedemak belaka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas. Satu ketika tak. Satu ketika lepas pada Nabi wafat tu, mailah negara Arab ni pada pasir. Negara pada pasir, dia ribut pada pasir mari kau ya kabut ruk habislah, habis dengan debu-debu tahu mu. Satu ketika Abdullah bin Abbas ni nak satu-satu ilmu, nak tahu satu-satu ilmu ni gi rumah sahabat besar-besar. Macam mana sahabat Uthman bin Affan, macam mana Umar bin Khattab, macam Abu Bakar. Dia nak tahu ilmu satu-satu ilmu yang orang yang dapat ambil ilmu. Nah, orang yang dapat ittiba' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat besar saat ni, Abdullah bin Abbas pergi tunggu di seorang rumah sahabat. Pergi panggil mungkinnya sahabat Nabi duk berehat, duk kailulah gitu gini ke. Abdullah bin Abbas duk tunggu atas tangga tu, depan rumah. Dan dia harap semacam mana saya royak kabut dengan kuat, mari kabut dengan pada pasir. Abdullah bin Abbas duk atas tangga tu. Kabut penuh atas baju dia. Bergelebah dia berah kabut tu baik. Duk tunggu nak ngaji satu ilmu daripada sahabat, ilmu yang mana ia tak demit dengan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ni. Tengok siapa sahabat buka pintu kerik, tengok duduk tidur, duduk nera atas tangga nak terima ilmu daripada sahabat besar. Sahabat menangis tengok Abdullah bin Abbas. Apa Abdullah bin Abbas duk tunggu macam ni? Dak panggil derah, dak panggil kuat, mungkin murid salah aku dak dengar tadi. Kalau ku tahu kata mu duk tunggu macam ni, aku terima mu mula lagi dah. Kerana mu sebagai orang yang khidmat besar-besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aismaye dia dapat bilik Nabi, dia lah
Orang yang ambil ais maya kepada Nabi SAW. Ni Abdullah bin Abbas. Lalu itulah kita tengok banyak hadis-hadis di antaranya yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Boleh dengar semua Abdullah bin Abbas. Sebab itulah kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, banyak kalau kita pergi Taif saat ni, kita singgah di Masjid Abdullah bin Abbas. Masya Allah, orang yang rapat dengan Nabi. Sebab itulah Abdullah bin Abbas yang kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ni tu ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat-sangat pemurah. Nabi ni orang yang sangat pemurah. Allahu Rabbi, sangat-sangat murah dan sentiasa bersedekah. Abdullah bin Abbas kata apa? Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih-lebih lagi dalam bulan puasa ni, Nabi SAW sentiasa sedekah semua, sentiasa beri semua. Kemurahan sedekah Nabi dalam bulan puasa tak serupa dengan masa-masa lain. Masa lain tak ada pia boleh lawan dah bab dekah dengan Nabi, tapi dalam bulan Ramadan saat ni Nabi ni Allah lebih berat, lebih derah daripada ribut lagi bak sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hina yalqahu Jibril. Sehingga dalam bulan Ramadan saat ni ketika malaikat Jibril datang menemuinya. Jumpa malaikat Jibril jumpa dengan Nabi. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Setiap malam malaikat Jibril mari jumpa dengan Nabi untuk apa? Yudarisuhul Quran. Malaikat Jibril mari tadarruh. Mari Nabi tadarruh Quran. Mari baca Quran. Betul Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari baca Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalati. Abdullah bin Abbas kata apa lagi? Lain daripada Nabi tadarruh dengan malaikat Jibril. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bermurah hati. Nabi sentiasa mengerjakan kebajikan dengan tidak bertangguh lagi. Tak biasa tangguh Nabi. Dekah. Kita dulu nanti biasa esok tak apa-apa. Dah tu tak mati lagi, kita memuda lagi. Ni kita kalau kecek gapo-gapo kok dah dulu. Tak ada tua lagi, nanti tua. Pas kita awak kan. Dak Nabi tak tangguh dah. Hari ni Nabi hari ni. Hak esok kecek hari esok pula. Sebab Nabi tak biasa tangguh dengan kebaikan. Minar rihil mursalati, lebih derah daripada hembusan angin yang membawa rahmat. Derah pada ribut lagi. Ayat bab sedekah pada Nabi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ayat kemuliaannya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ni tidak ada taranya, tak boleh nak banding. Sebab tu ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam nasyid kita dengan huwal Quran tu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini ayat di antaranya Nabi tunjuk contoh kepada kita. Sebab tu Nabi kata warinaka qabla faqri. Menggunakanlah, mujadikanlah kekayaan kamu saat ni tu jangan lewat-lewat. Hargailah kekayaan kamu yang kamu ada. Sebab tu dah nak ayat bab sedekah saat ni satu Nabi jelas dalam hadis. Nabi kata afdalus sadaqah fi Ramadan. Hadis sahih Nabi riwayat. Sebaik-baik sedekah, semulia-mulia sedekah ialah sedekah pada bulan Ramadan. Sebab itulah kalau kita tengok berkaitan dengan kebaikan orang yang beri makan kepada orang buka puasa saat ni besar sangat ganjaran dia. Sebab itulah kalau tidak ada rancangan mana, kalau kita duduk mana saja, kita duduk kampung kita pun, kita jangan tinggal amalan-amalan buat orang jamu untuk berbuka puasa. Nabi jelas dalam sebuah hadis, Nabi kata man fattara sa'iman. Man fattara sa'iman, sesiapa yang memberi makan orang buka puasa kepada orang yang puasa, falahu mithlu ajrihi. Nabi kata orang yang jamu makan orang buka puasa saat ni tu tak, maka baginya seumpama balasnya pahala orang yang puasa.
Nah, falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri saim syai'un. Masya-Allah, Nabi kata dalam sebuah hadis, sesiapa yang jamu orang untuk berbuka puasa, maka baginya Tuhan bagi pahala semacam mana orang tu puasa. Allahu Rabbi. Tuhan bagi pahala semacam mana orang tu puasa. Lepas tu Tuhan royak ghairi ayyan qusa min ajri saim syai'un. Dan orang yang puasa saat ni tu dak. Orang hak jamu orang buka puasa, pahala orang hak makan saat ni dak luak sikit habuk. Dua-dua boleh pahala sama-sama. Orang tu puasa seorang, kita jamu orang buka puasa, dia boleh buka puasa dengan harta kita. Pahala tu hewi kita sama dengan orang yang buka puasa harta kita saat ni. Dan pahala orang yang jamu orang buka puasa sekali pun, pahala orang yang puasa saat ni tak luak sikit habuk. Misalnya kalau lah saya ni buka puasa harta hak adik kakak jamu, saya puasa boleh 100,000 pahala. Tapi saya buka puasa dengan harta hak adik kakak jamu saat ni ke? Adik kakak boleh juga 100,000 pahala semacam mana saya puasa. Dan pahala hak saya puasa 100,000 tu hendak luak sikit habuk. Allah fasaumuli wa ana ajzi bi. Tuhan kata, puasamu saat ni kerana aku mu puasa. Dan aku akan bagi sendiri pahala kepada kamu. Masya Allah, besar sangatnya nak oyak bak sedekah. Dah, oleh kerana itulah kita jangan tinggal. Nah, sebab tu Nabi kata warinaka qabla faqri. Jagakanlah masa kaya kita saat ni tu sebelum kita datang masa susah. Masa kaya, masa ada harta nak dekah gapo, nak buat kebajikan gapo, nak wakaf gapo, nak tabarruk gapo, lah. Dan nanti masa susah tak ada dah. Dah, dia mari susah ni gak Allah mula nak ingat, mula nak dekah. Dah tu hendak wi dah. Tu hendak wi dah. Tapi masa kita kaya, kalau kita banyak kebajikan, kita sedekah gitu gini, Allah tu tambah lagi kebajikan kepada kita. Masya Allah, ni nak ayat kelebihan dalam bulan Ramadan berlipat ganda daripada tu lagi. Nah, wa amaluhu mudha'afun. Royak semua hadis ni. Segala kebajikan, segala amalan kita yang kita buat dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala ganda pahala ke dia. Masya Allah, besar sangat dah. Lalu itulah kita kena usaha lah. We ada sebagian daripada kita nanti. Ni nanti nak romo semata, tak serasung hak tu baik kita ni. Makan peri semata. Tak ada masalah gapo, buku makan peri, buku makan, buku puasa sejid. Tak ada masalah gapo. Tapi kita jangan tinggal hasil hak Tuhan nak we kita besar-besar saat ni. Tak, jangan tinggal lah. Hak gaya kita nak jamu orang tu ada ke tak lagi. Kalau tak ada, kita kena usaha lah. Beli wah taman ke, beli air botol tak sejik, orang boleh minum masa berbuka. Oh, beruntung besar. Tak, nanti hak orang hak mau kita tak ada sekarang habuk hak kita ni. Berat benar lah. Dah, tu Nabi kata warinaka qabla faqri. Nabi royak satu lagi yang keempat. Nah, wa faragaka qabla syaghali. Nabi royak lagi. Nabi kata masa luwemu tu, wa faragaka, masa luwe kamu tu qabla syaghli. Masa luwe mu dak ada ni membuatlah. Jangan mu nanti masa sibuk kamu. Ada sibuk tak ada dah. Nah, sebab tu ramai duk tanya, ustaz kita puasa sah dak ustaz? Puasa dak mayel ustaz, sah dak puasa dak mayel? Lah, tanya lagi soalan macam-macam ni. Puasa dak mayel, tanya sah dak puasa? Deh, kita kena tanya gini, kalau kita puasa kita dak mayat, Tuhan nak timur dak puasa kita. Kena tanya gitu, tak usah tanya sah dak sah. Tanya Tuhan timur dak puasa kita kalau kita dak mayat. We duduk situ soalan dak. Hak sebenar kena duduk situ soalan. Oleh kerana tu ni pakat duk tanya lagi. Sebab tu lah masa luar kita ni buatlah. Dan mari masa sibuk tak ada dah. Tak ada. Tak seduk royak lah sibuk. Nak wirid lepas maya pun tak ada. Sah ke nak baca Quran 30 juz dalam bulan Ramadan. Tak ada mula dah. Tu sebab itulah kita kena hati molek Ramadan kita tahun ni. Kita tambah kan. We penuh-penuh. Nah, we supaya kita makan air hok cu kamlang tu. Pergi main bola. Makan sponsor lagi. Makan apa lagi pergi main bola? Oh, makan pisang. Dia kata makan pisang ni gagah. Nak pulih kan? Oh, main bola. Sepak bola sebutir tu je. Duk bubuk sebutir tu je bola. Tapi boleh puasa tu hari cuba mak liga kebajikan kepada kita.
Duduk rumah kita boleh buat ibadat dengan sepenuhnya, duduk rumah. Nah, pergi masjid kita boleh buat ibadat dengan sepenuhnya. Duduk mana saja kita boleh buat ibadah. Tapi kita galik sangat, tak ada kita nak buat ibadat dalam bulan puasa. Lepas tu nanti tua dulu kita nak buat wis sepenuh. Dak sepenuh dah tua. Percaya saya lah, dak sepenuh dah. Nah, hati kita sungguh tening, lening molek. Tapi kesihatan tubuh badan, lutut mula gonyeh. Pinggir mula nak bokok tak boleh. Nak bokok betul seling tas belakang susah dah. Jadi bokok pak. Susah payah dalam ibadat kita kalau kita nanti tua. Sebab tu lah masa muda kita rebut lah. Sebab tu lu tengok masjid tak? Tak ada. Lepas pada setengah semaya tu dah habis dah pemuda-pemuda tu. Baik pergi perak dah. Ada hak tua-tua, hak 3 selendang tu. Nah, ada hak 3 selendang, hak tua-tua duk takhisi, maya dia duduk, tarak nak bangun diri. Hak tu, hak duk gagah. Sebab tu lah, ran yang kita ada tu belum tentu Tuhan nak bagi. Nah, jadi manfaat kepada kita. Iman hak tetap besarnya. Sebab itulah kita gunalah masa kita muda ni, usahalah sebulan je dalam bulan Ramadan. Setahun sekali je kita, kalau tak ada buat bulan puasa tu, bulan lain tak nak duk kecek dah. Payah nak jumpa dah kalau bulan lain kalau nak kecek. Bulan puasa ni lah hak kita nak rebut sangat-sangat je. Dah. Lepas pada Ramadan kita ambil amalan dalam bulan Ramadan kita dah buat ni, kita boleh guna lepas pada bulan Ramadan pula. Dia mau tanya, malai gimana Ustaz? Malai adat nampak Ramadan kering ni Ustaz ni. Malai saja jenera sini malai. Jenera tak meja tak kisi ni malai. Kejut pukul 10 dia kok. Jenera live sok tak ada katuk semalam. La ilaha illallah, letih sangat marang adik kok weh. Duk hipon jok pada belum Ramadan lagi. Hari anak tengok anak bulan tu lagi duk hipon letih sangat. Musim ligak tak ada sepuluh kipas dah musim. Lepas tu malai jeng. Saya dia maklumat dah nak kecek nak jumpa Ramadan Karim malam dengan adik kakak, tapi jenera dulu dah. Allah letih. Kejut pukul 10 tu katuk radio dah klik. La ilaha illallah. Nak oyak tu orang kita ni ada camkat juga. Sebab tu lah masa muda ni rebut lah. Nah, masa muda tak apa, buat kebajikan. Masa muda tak ada masalah gapo. Dia tua tak boleh pergi. Dah. Tu Nabi pesan. Lepas tu so lagi, daripada sibuk. Nah, rebut masa sibuk sebelum rebut masa luar sebelum datang masa sibuk. Nabi kata, yang kelima Nabi kata, wa hayataka qablal mautik. Rebutlah masa hidup kamu tu sebelum datang mati. Nah, dia mati tak nak kecek banyak dah. Nah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sebut tu. Nah, orang pakat sebut belaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dah lah belah tu. Mati dah lah lijah tu. Orang sebut gitu je lah dia mati. Nah, lepas tu turut pergi kubur. Tok Imam kata gapo? Siapa yang ikut jenazah pergi kubur ni dah, pahala dia boleh 2 jabalain. Dia ikut mayat pergi kubur ni tak boleh 2 bukit Uhud. Ikut pergi satu je lah. Nah, kalau anak pun pergi satu je. Lepas pada tanah gapo siap gak. Jijak kubur kelik dah lah. Lepas tu pergi jiruh air pula esok. Bini pun gitulah masa dek hidup ya. Masa dek hidup abang bersedek. Kalau abang mati ni gak dek dah. Kalau abang mati selagi mana kubur abang basah tu dek jangan belaki lain lah. Abang dia cidik belum nak mati dah. Tok lelaki tu kan pesan ke bini tu. Lijah weh. Lijah weh. Kalau abang mati ni ke, lijah jangan gaduh belaki lain lah. Kalau kubur abang tak ada kering ni jangan gaduh belaki lah. Nanti kubur abang kering molek barulah mu nak belaki lain mu belaki lah. Ai dak tiba-tiba tok lelaki pesan kat adik dia siap dah kapung tu. Hei mak hei. Kalau aku mati mak, pagi-pagi mu pergi jiuh kubur ku nak pagi dah mak dah. Apa? Siapa akan mati lijah tak boleh belaki lain. Sebab tok lelaki pesan wasiat ke, moga wasiat tok lelaki ni berpakar. Tok lelaki kata kalau abang mati jangan gaduh belaki lah. Kalau kubur abang tak kering kok, apa abang dia pergi pesan ke adik dia jok petai lagi dah. Kalau abang mati kok, tolong pergi jiruh lah kubur abang jadi basah semua. Lijah pergi pagi tengok basah kubur.
Gi petang basuh juga kubur. Gi pagi esok basuh juga kubur. Dak kena belaki makan darah dah lijah kata. Nak belaki kan moga tok laki dia pesan ke adik dia. Dah suruh pergi kubur pagi petang basuh tak maulah kubur tu. Nak royak ke apa? Masa mati, masa hidup kita sebelum pada mati. Masa hidup ni nak buat gapo buatlah. Sebab kalau kita kecek bab sedekah. Tuhan kata gapo? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan kata wa anfiqu mimma razaqna min qablika ya ahadakumul maut. Salah pada ayat tu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تهيغويا وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم. تهيغويا dalam Quran tu kata hei, musdekahlah harta yang kuwi kemung tu. Tuhan royak dalam Quran surah Munafikun. Mudekahlah harta hak kuwi kemung. Bukan harta hak mung sekali pun. Harta hak kuwi kemung. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Mudekahlah harta yang kuwi kamu sebelum datang masa mati kamu, sebelum datang masa ajar kamu. Dan dah sampai masa ajar bila Tuhan kata fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fayaqul rabbi laula. Kamu kalau mudak buat masa kamu duk gagah, kalau mudak buat masa kamu duk segar molek, mudak buat dekah masa kamu duk ada harta saat ni, fayaqula rabbi laula akhartani. Nah saya kamu saat ni Tuhan royak mu kami tak tawa dengan Tuhan. Fayaqula rabbi laula akhartani. Alangkah baiknya Allah kalau mu panjang sikit umurku ni ya Allah. Panjang sikit umurku. Akhartani ila ajalin qarib. Sikit je. Allah panjang sikit umurku ya Allah, sikit pun tak apa dah. Bak apa minta Tuhan suruh panjang umur? Fa asaddaqa, kami nak sedekah ya Allah. Kami nak sedekah. Wa akum minas salihin, kami nak buat amalan-amalan yang soleh. Tapi no way man, tak ada jalan dah. Dia siapa ajar bila Tuhan tak bagi dah. Walaupun satu week nanti Tuhan tak bagi dah. Siapa ajar pak Israel heret cawa halu dah beruh tu baik. Cabut nyawa terus halu dah tu baik. Tak ada lewat walaupun satu saat. Tengok zaman masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat. Masa Nabi nak meninggal, masa Nabi nak wafat sallallahu alaihi wasallam. Turun Israel mari. Mari Israel. Nah, malaikat yang bertugas tarik nyawa kan. Israel mari sapa depan rumah getuk pintu, nak getuk pintu kerana Nabi pesan dah. Wahai anakku saya. Nabi pesan ke? Wahai Fatimah, kalau siapa nak mari ziarah abi hari ni gak, kalau siapa nak mari ziarah ayah hari ni gak, pakai minta maaf dia lah. Ayah dalam keadaan uzur dah hari ni Nabi pesan kepada Siti Fatimah. Allahu Rabbi. Nabi pesan pada Siti Fatimah. Tiba-tiba sebentar Nabi pesan kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah bunyi orang ketuk pintu depan rumah. Ketuk pintu 3 kali. 3 kali ketuk pintu. Siti Fatimah pun buka kerek pintu tengok. Allah, dai kau kita cai jazakallah ustaz. Abedung benar ni dah. Abedung ni 49 dah. Abedung ada. Abedung ni dah. Abedung mai kecek hak ubat sikit. Saya jemput Abedung mai kecek ni dah. Ni surat latik dah Abedung ni tak ada wi lagi. Hari Sabtu Abedung dah. 49 ni Abedung ada kecek di radio pukul 5 petang sampai pukul 6 dah. Ustaz oyak bela-bela Abedung duk ikut tu.
Sebelum nak atas surat gini. Waktu beg surat dah siap jemput mai kacak hang makan ubat sikit. Moga benda masuk tengok kita ayat lain ni selalu tak apa dah. Dah, getuk pintu sudah Siti Fatimah tu beg buka pintu keren tengok. Ada dua orang duduk luar pakai baju hitam seorang, pakai baju putih seorang. Tanya, Rasulullah ada dok dalam tu. Siti Fatimah pun royak, minta maaf pak cik berdua. Rasulullah pesan tadi tak sewi ziarah hari ni kerana Rasulullah duk uzur. Rasulullah duk dalam keadaan demam. Nabi sendiri. Nabi uzur. Malaikat mari. Malaikat menyerupai manusia dua orang depan rumah Nabi. Lepas pada tu, Siti Fatimah katuk pintu kerek rumah, masuk royak Nabi. Nabi kata, siapa mari? Siti Fatimah kata, wahai Abi, wahai ayah, amba tak biasa tengok orang yang mari depan rumah tadi. InsyaAllah. Siti Fatimah, amba tak biasa tengok dia. Tak tahu kata siapa dia. Amba tak biasa tengok. Nak kata orang Madinah bukan orang Madinah. Nak kata orang Mekah bukan orang Mekah. Ayah, tak biasa tengok muka dia. Lepas tu syuf, mari sudah. Nabi kata gapo? Wahyu siapa dah Nabi? Nabi kata wahai Fatimah, wahai Aisyah, itulah mereka yang memisahkan hidup di dunia dan hingga nak pergi ke akhirat. Itulah mereka yang memisahkan nyawa di dunia ini. Kejut Siti Fatimah. Sudah sampai masa ajar dah bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Lalu itulah malaikat. Nah, Israel masuk dekat dengan Nabi ni. Malaikat Israel sendiri pun mengalir air mata. Nak tarik nyawa Nabi tak? Tarik kuah nyawa Nabi tu. Nabi kata, Allah, sakitnya nak mati. Nabi sendiri sakitnya nak mati. Malaikat Israel kata, ya Rasulullah, aku tak pernah tarik nyawa siapa lebih koho pada nyawamu, nyawa engkau wahai Rasulullah. Malaikat Israel ni orang yang tarik, malaikat yang tarik nyawa ni dah. Allah, kalau orang hak tak beriman kok engkau cabut. Kata ulama dak, kita pita kawak tu, kawak kenal tak kawak? Nah, kawak tu lah, kawak besi tu hak buat pagar tu. Kata ulama kata kita pita kawak jolok masuk dalam mulut ni, turun lalu lubang tekak sampai dia takah hati. Lepas tu senyoh kaligus tu bek rum. Sakit pada tu lagi tarik nyawa nak oyak. Sakit ni ulama royak lah. Kita duk baca dari kitab-kitab tu ulama royak gitu. Buku sakit nak mati saat ni kan. Lalu tu malaikat Israel agak nyawa koho je. Nabi, ya Allah, sakitnya nak mati. Lalu itulah Nabi tanya, wahai Israel, Jibril tak mari sekali ke? Allah, Nabi tak sama-sama Nabi berlaku gapo? Jibril sama dengan Nabi sama. Masa di Taif ke? Masa Nabi kena pugar batu di Taif dengan sampai darah merah Nabi tak? Darah merah dalam selipar Nabi, dalam kasut Nabi darah merah. Malaikat Jibril mari, kali dengan Nabi. Dua malaikat pula mari, Jabalain, malaikat duduk cara bukit. Tawan Nabi nak rumah bukit kata apa duduk Taif. Lalu itulah Nabi tanya Israel, Jibril tak mari ke? Jibril ni tak datang hati nak tengok masa Nabi ditarik nyawa tu. Jibril tak datang hati nak tengok. Lepas pada Nabi tanya, Jibril tepi Nabi tu dah. Paling kau lain Jibril tak datang hati nak tengok kekasih Allah yang kena tarik nyawa tu bek nak mati saat ni tu. Nabi tanya, wahai Jibril, Allah kau hinanya aku hari ni. Tok Jibril paling tengok, Allah, Rasulullah, mu adalah Habib Allah, Nabi Allah, Rasulullah lagi, Habib Allah lagi. Allah, Jibril kata gapo? Aku tak datang hati nak tengok engkau wahai Rasulullah, kekasih Allah. Yang satu masa mu kena tarik nyawa macam ni juga. Tapi malaikat Israel tarik kau hodoh tu, Nabi kata sakit. Allah, sakitnya nak mati. Ni sejarah nak oyak atau Nabi sendiri pun
Nah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap benda yang bernyawa, setiap benda yang bernafas akan menikmati, akan melazati mati, akan kecak mati. Sebab itulah tarik nyawa. Aku malaikat Jibril gitulah. Tak ada hati-hati nak tengok. Tu nak ayat kata mati saat ni dah. Sakitnya sebab itulah Nabi kata, nah, wa hayataka qabla mauti. Masa hidupmu saat ni belum pada sampai masa mati kamu. Sebab itulah masa kita ada, masa kita gagah, masa kita duk gagah, masa kita ada harta, masa kita duk kuat ni, buatlah banyak. Jangan nanti mati dulu. Dia mati dulu katuk riwayat dah. Supaya riwayat mati saat ni ke, bini kita tengok kubur pagi basah, kita tengok petang basah, pakai tak belaki sampai mapuh dah aku bini kata. Moga tok lelaki wasiat ke adik-adik dia siap dah suruh kubur pagi petang. Dia mati tu je, serta je. Nak ayat kata semua sayang kita pergi hari tanah tu je kubur. Lepas pada tu kelik tak mari sayang kita. Nah, harta kita mari start je kubur hari tanah tu je harta kita. Lepas pada tu jatuh kepada warisah yang makannya. Anak kita 2-3 hari tu je kubur. Nah, berat besar-besar kalinya 7 hari je. 7 hari bini pun supaya tu juga. Oh, bini tu lepas pada 4 bulan 10 hari gak menyongek adik akak naik motor kat tayar bini ni. Nak royak kata dah habis edah dah nanti po lagi. Edah mati 4 bulan 10 hari kak. Oh dalam edah ni tak apalah. Nah. Wasan nengung bini. Dah ingat kau tok laki orang moga dalam edah tak ada tu baik gimana. Habis edah 4 bulan 10 hari kak. Tak tahu nak kata lah. Tapi bukan ramai kita ada oyak ni. Nah, ada oyak orang kat nuro no. Orang kat jauh-jauh no, orang mari kita tak jadi gini. Orang kita juru belaka dak. Ada oyak orang kat jauh-jauh no lah. Hak pasal ni. Sebab tu lah anak kita pergi 2 hari tu je. Lepas tu tubik tak ada gigi. Raya pun. Lepas tu pergi raya sekali lah kubur kita. Raya sekali tu pun tak ada batu nesen hari tu. Pergi baca kulhu tak kubur orang lain terus. Dak gitu. Duk tengok ramai saya sendiri pun kena dah ni. Nah, lama tak ada kelik kubur Tok Ki dak. Kelik kubur Tok Ki sekali kau gitu mata ai. Bukan kubur tu Tok Ki tu, Tok Ki kubur bawah tu dekat apa kayu tu. Kita tah hidup tak kubur orang lain perak. Nak oyak atau tu je dunia. Dia mati pergi tak ada dah. Sebab itulah masa kita hidup ni Nabi kata buatlah 5 perkara saat ni saya royak. Dah, masa gapo? Masa sehat sebelum datang masa sakit. Nah, masa gapo? Masa kaya sebelum datang masa miskin. Masa luar sebelum datang masa sibuk. Nah, lepas tu masa hidup sebelum datang masa mati. Inilah 4-5 perkara hak Nabi royak saat ni kita rebutlah. Jangan kita lepas pergi saja. Sebab itulah kita datang Ramadan kita dah. Nah, Allahu Rabbi. Masa Ramadan datang kita dah. Ramadan hari jumpa kita dah. Tapi Ramadan tinggal. Ni 2 hari dah tinggal. Cek lagi gapo kita boleh daripada Ramadan. Puasa kita setara mana kita puasa? Boleh pahala tak puasa kita? Kita buat saja lepas fardu saja. Puasa kita boleh dalam lingkungan. Nah, ilal ju' wal atash. Boleh lapar dan dahaga saja. Kok mana puasa kita? Kita kena siasat tengok. Quran ni Ramadan kita tinggal 2 hari dah. Kita masuk hari 3 dah esok ni. Macam mana Quran kita? Berapa juz dah kita baca Quran hari ni? Tak ada ustaz, tak ada. Kalau boleh puasa tak ada, boleh lain tak nak kecek banyak dah. Nah, kalau boleh Ramadan tak ada, tak sekecek dah boleh lain. Dah nak royak gapo kita. Ini kita perlu kena ada kesedaran dah. Ramadan mari kita dah kita usahalah. Jangan biar Ramadan kita saat ni tu. Nah, buat tak leh perkara boleh Ramadan kita dah. Tu. Alhamdulillah. Tengah malam ni dah. Pukul 10 tengah nak tidur lagi lah. Mau tak bangun sahur pula kagak. Berapa minit dah kecek ni? 53 minit dah ni. Panjang dah ni dah. Padas sekarang ni. Nak dengar lagi. Oh, jarah banyak nak kecek benarnya. Tapi taruh kecek esok. Arti esok nak kecek gapa pula. Oh, jarah Nabi tak habis nak kecek lu nak royak gak. Banyak jarah Nabi. Ha boleh Ramadan saja ni gak banyak sekarang lah Nabi tunjuk contoh. Sahabat-sahabat Nabi tunjuk contoh teladan kepada kita. Dak. Sebab itulah kita guna Ramadan kita tahun ni. Kita niat kata Ramadan ni, Ramadan akhir dah untukku ni. Kalau ku dak Ramadan tahun ni gak bila-bila kuasa payah dah untukku ni. Dengan sebab itulah kita kena tak azal kita, cerita kita besar-besar hati. Sebab tu saya mari dalam rupa motivasi dah.
Cerah mata ni, kena cayeng tak di buka puasa. Anak beli cayeng mari tak tahulah. Maya tak ada nyenguk sikit abuk hari ni. Tak pergi nak tidur tak nyerah sudah. Pagi esok sahur tak bangun. Jeng kering habis. Itulah lebih kurang yang kita boleh tazkirah hari ni sebagai rancangan Ramadan Karim episod yang ketiga. InsyaAllah mudah-mudahan adik kakak yang duk menonton semua Tuhan terimalah segala doa kita dah. Doa kita baca doa Tuhan terima. Nah, kita banyak doa. Lepas tu jangan lupa lah kita dalam bulan puasa saat ni kita kena banyak amalan-amalan kita lebih lagi doa kita ni. Nah, doa Nabi ajar Siti Aisyah ni kan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ni. Banyak baca doa ni dah kita ni dah. Banyak baca doa ni kerana doa ni lah akan sampai matlamat kita. Nah, untuk kita boleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa ni tak reka dengan hadis Nabi kata man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bagi siapa yang berpuasa pas dia puasa saat ni imanan penuh dengan iman dia. Wa ihtisaban dia hisab pula, dia cek pula satu-satu perkara hidup dalam hak akhlak ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka segala dosa yang dia buat Tuhan hapus habis. Dosa tu dosa kecil ulama tanggung dah. Nah, dosa besar kena taubatan nasuha. Dosa besar kena taubat dengan Tuhan. Nah, tak gitu Sofia. Sofia Yusof ikut semua ni tak. Kata amin dah tu. Doa dah tu. Alhamdulillah. Dah insya-Allah. Lebih kurang adik kakak yang duk menonton semua dah. Saat ni ada adik kakak tanya gapo soalan nampak web saat ni tu. Nah, ada gapo adik kakak tanya soalan saat ni. Cuba kita hundur klik sikit lah. Lama tak tunai hajat pula. Nah, alhamdulillah. Ada satu soalan baca sikit saat ni dah. Alhamdulillah. Kak you kata Tino you. Nah, Tino no tak. Apa likuh tu. Nah, nu dah dah nu dah. Tino. ที่หนูอยู่เนี่ยไม่มีมัสยิดเลยแล้วจะไปปศเวลาแล้วจะเปิดปศเวลาไหนในแอปโทรศัพท์ได้ไหมYo kata tempat yo duduk tak ada sejik weh susahnya Pak Semek kita duduk tak ada sejik ni nama Semek apa pula nama Ju ni nama Jumiyah. Dia kata tempat mo duduk tak ada sejik ustaz weh. Lepas tu nak buka puasa tu pasal mana? Cuba tanya, cuba royak tengok duduk di wilayah mana. Nah, Kak Wei dia duduk di wilayah mana? Cuba tanya, cuba komen ke ustaz sikit. Lepas tu ustaz nak hantar ke Wenggi. Nah, kita duduk di Pechabung ke? Nah, kita duduk di Lei ke? Kita duduk mana? Cuba komen masuk kali lagi. Lepas tu saya nak hantar Takwing gi. Lepas tu tengok Takwing tu lah. Nah, ที่หนูอยู่เนี่ยไม่มีมัสยิดเลยอุสตาแล้วจะเปิดปศเวลาไหนอุสตาในแอปโทรศัพท์ได้ไหมdalam telefon jangan gaduh lagi tu. Telefon tu kadang-kadang aplikasi yang masuk tak sama kadang-kadang ngulu dia 2 minit. Jeng kita puasa buka puasa tak masuk masa ni. Sebab tu saya tanya waktu kita puasa saat ni kita duduk di wilayah mana? Cuba hantar. Nah, tak cek ustaz tak apa mari lepas tu nak hantar takwing gi. Kata cangwak kita duduk saat ni buka puasa buku berapa, waktu semaya buku berapa, kita ikut situ selalu dah. Tak bunyi orang bel tak apa. Asalkan masuk waktu buka puasa, kita boleh buka puasa. Nah, lepas tu kalau nak moleknya petang-petang kita buka dengan radio sejik dulu kerana kita ada majlis. Nah, iftarul muslimi, kita ada majlis buka azan untuk kita buka puasa sama. Lepas tu kita royaklah waktu, lepas tu kita dengar bel sini jangan buka lah sana nanti masuk waktu kita dulu. Tu adik kakak susah juga dah duduk wilayah jauh-jauh tak ada kampung Islam tak ada masjid ni dah susah sangat. Kalau gitu jangan bimbang gapo lah ni ada kemudahan banyak dah cuba tak cek mari lepas tu kita nak hantar takwing gitu dah. Hak ni tadi dah duk tanya ni ban ustaz Tambun Arai ustaz. Nah, ban ustaz Tambun Arai. Sudah lah Syahid duk tanya tadi dah ni dah Syahid Cik Man ni. Umur ustaz ni asal duk Cemar dah. Umur asal duk Kampung Bukit Tanah. Kampung asal tu Umi ustaz ayah ustaz duk Denu. Nah, duk Ban Kuan Din. Nah, Ban Kuan Din. Musi Ban Kuan Din Tambun Botong. อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี asal orang Tani lah anak cucu Tani lah. Kalau kenal Pondok Cembar situ lah kampung ambonya. Pondok Tok Cembar tu Haji Adah tu. Nah, tu kampung ambo. Lepas tu saya hijrah mari duduk Nibung sekitar dalam 15 tahun dah. Hijrah mari duduk Nibung 15 tahun dah.
Nah, mari duk kedemak radio ni sekitar dalam 12 tahun lebih dah lah. Lama dah duk kedemak radio ni. Nah, duk wi penerangan kepada adik kakak kita boleh ikut sama. Nah, lepas tu rumah isteri duk Kampung Baru, Kota Baru. Royak Aludah. Isteri duk Kampung Baru, Kota Baru. Anak 4 orang dah. Ada orang kata, "Hey, Ustaz Zaki pondek no." Main pondek. Pondek temulah main pondek. Mari nak try pondek tak pondek. Ada orang biasa kata saya, "Ustaz Zaki pondek no." Sedap dia mau kata kita pondek. Aku ni anak 4 dah, nak masuk 5 dah anak ni. Awak kata aku pondek. Temulah kali ni kak. Alhamdulillah. Tu lebih kurang dah. Tu kelolo gi dek akak dah. Pasal dia dah kita ni dak. Ya ada gitulah manusia. Nah, hak ni telefon tak ada wuti-wuti duk kacak ni. Masya-Allah. Kalau gitu hari ni cukup dululah. Nah, ada gapo lagi dek kakak nak kongsi sama tu? Nah, ada gapo nak tanya lebih kurang. Nah, kalau hak mana kita boleh royak, kita royak. Hak mana kita tak tahu, kita nak tanya tok guru jugalah. Nah, kita ni bukan duk pandai. Susah lah. Soalan tak boleh jawab, saya tak baca lah. Nah, Alhamdulillah. Ramai adik kakak yang ikut ni dalam Facebook dekat 400 orang ni. Dalam page 500 lebih pula. Nah, Alhamdulillah. Ke ni tak buy phone tok menang. Alhamdulillah. Oh, dia tu lebat rahmat lah. Allahumma sayyiban nafi'an. Baca doa tu. Ya Allah, jadikanlah ujian ni manfaat untuk kami, Ya Allah. Nah, Alhamdulillah. Songsan Ustaz Chang pak ponด้วย Ustaz, insya-Allah. Tak apa, boleh puasa tak apa. Kita kedemak dah. Kita kedemak, tak ada gapo boleh puasa. Tak ada masalah pun. Tidur setas-setas tak apa dah. Asalkan tidur je dah. Alhamdulillah. Ramai adik kakak yang atas komen masuk ni dah. Alhamdulillah. Baiklah. Mudah-mudahan kita pakai doa lah. Adik kakak pun sihat tubuh badan. Saya sendiri pun dapat sihat tubuh badan. Kita boleh kedemak lagi di jalan agama saat ni. Nah, kerana Nabi royak dalam hadis, Nabi kata, "Ballighu anni walau ayah." Musafakanlah walau satu ayat daripada aku. Nak ayat tu besar agama saat ni dah. Rap chom yu kau tomo. Ramai adik kakak kita yang duk ikut di bakok ni dah. Lepas tu di Facebook saat ni. Nanti saya tak check ke dah kat dia nah. Lepas tu nak hantar kuih ke. Nah, Alhamdulillah. Kabang kau fontok menkan. Nah, duk kabar ni. Nah, kat weh dia kata kabar ni hujan turun juga weh. Alhamdulillah. Jalan pun duk ritik dah ni. Nah, hujan rahmat lah boleh puasa ni dah, insya-Allah. Kalau gitu cukup lah. Soalan ni tak ada dah. Kita tahu belakang dah ke? Tak gitu. Buku soalan ni, kita ngaji belum pada nak masuk Ramadan lagi baru ni. Tak gitu. Nah, kita duk ngaji, kita duk dengar ceramah, kita duk dengar ustaz duk ngajar, belum pada boleh puasa lagi. Sebab itulah kita masuk Ramadan ni gak biasa je lah. Tahu belakang dah maklumatnya. Alhamdulillah. Kalau gitu hari ni cukup dululah. Kalau sekiranya kasar bahasa salah silap, saya minta maaf banyak dah. Gapo setuh dengan hati adik kakak, gapo sigo dengan adik kakak, saya minta maaf banyak. Itu adalah kejahilan saya sendiri. Nah, tak ada sakut paut gapo dengan agama Islam. Agama Islam ni ajar molek cekap belakang-lakonnya. Tapi hak dak molek tu hak saya hak siapa saat ni lah. Iaitu sebagai nafsu saya, kejahilan saya sendiri. Lepas tu hak molek-molek semua saat ni tu adalah taufik dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu hari ni saya undur diri dulu dengan akhir lafaz, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.